Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik tolak pecahan tak sama penyebut. Sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama. 1/2 tolak 1/4. Tajuk kita adalah tolak pecahan tak sama penyebut. Tengok dekat penyebut, ada 2 dan 4. Penyebut tak sama. Kita kena samakan penyebut dulu. Okey, kita tengok penyebut yang paling besar. Paling besar adalah 4. Yang kecil adalah 2. Jadi penyebut yang kecil ini kena tukar jadi 4. 2 ini kena tukar jadi 4. Okey, kita kena tahu sifir. Untuk tukar 2 ini jadi 4, kita rujuk sifir 2. Okey, tengok dekat sini. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi untuk tukar 2 ini jadi 4, kita kena kali dengan 2. Jadi 2 ini nak tukar jadi 4, mesti kena kali dengan 2. Bila penyebut kali dengan 2, pengangka pun kena ikut. Kali dengan 2. Sekarang, tulis 1 kali 2, 2 per dengan 2 kali 2, 4. Tolak 1/4. Okey, sekarang penyebut dah sama. Untuk tajuk pecahan, kalau penyebut dah sama, baru kita boleh tolak. Okey, dekat sini penyebut tak sama kan, kita tak boleh tolak lagi. Okey, sekarang penyebut dah sama. Baru boleh tolak pengangka dan pengangka. Jangan kamu tolak penyebut dengan penyebut. Penyebut dengan penyebut, bila dah sama, kamu biarkan macam ni je. Kamu jangan usir penyebut ini. Sekarang kita kena tolak pengangka dan pengangka. Per dengan 4. Okey, 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1 dapat 1 per dengan 4. Jadi jawapan terakhir adalah 1/4. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 3 2/3 tolak 2 1/6. Nombor bercampur tolak dengan nombor bercampur. Sebelum kita tolak, kita kena rujuk dulu penyebut. Sini ada 3, sini ada 6. Jadi 3 ini kena ubah jadi 6. Baru kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Bila penyebut sama, baru kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Jadi sekarang kita kena ubah 3 jadi 6. Kita kena rujuk sifir. Kita boleh rujuk sifir 2 ataupun sifir 3. Tengok dekat sini. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Jadi 3 kena kali dengan 2. 3 kena kali dengan 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Jadi sini kali 2. Bila penyebut kali 2, pengangka pun kena ikut kali dengan 2. Okey, sekarang tulis 3. 2 kali 2, 4. Per dengan 3 kali 2, 6. Tolak 2 1/6. Sekarang penyebut dah sama. 6 dan 6. Baru kita boleh tolak pengangka dan pengangka. Ini adalah pecahan nombor bercampur. Yang ini pun adalah nombor bercampur. Nombor bercampur ada nombor bulat dekat depan. Nombor bulat pun kena tolak. Tulis 3 tolak 2. Sebelum tulis pecahan, kita kena bubuh tambah. 4 tolak 1. Per dengan 6. Okey, sekarang 3 tolak 2 dapat 1 tambah 4 tolak 1, 3 per dengan 6. Okey, kita tulis. Okey, kita buang tambah ni. Kita tulis 1, 3/6. Okey, tengok dekat jawapan terakhir. 1, 3/6. Okey, 3/6. 3 dan 6 ini ada dalam sifir 3. Ada dalam jawapan sifir 3. Tengok dekat sini. Ada 3, ada 6. Ini adalah sifir 3. Jadi, kita kena permudahkan pecahan ini dengan menggunakan operasi bahagi. Kita kena bahagi dengan sifir 3. Okey, kita bubuh bahagi atas dan bawah.
bahagi dengan sifir 3. Kamu tulis 3 dekat sini pun kena tulis 3. Sama dengan jarak sikit baru tulis jawapan. Okey, berapa kali 3 dapat 3? 1 kali 3 dapat 3. Jadi atas adalah 1 per dengan, okey, berapa kali 3 dapat 6? 2 kali 3 dapat 6. Jadi bawah adalah 2. 2 kali 3 6. Okey, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Depan ada nombor 1 ni, nombor bulat ini jangan lupa kamu tulis balik. Jadi jawapan kita adalah 1 per 2. Ingat, untuk pecahan jangan bagi jawapan macam ini dalam sifir yang sama. Mesti kena bagi jawapan dalam bentuk yang paling ringkas ataupun paling termudah. Untuk permudahkan pecahan, kita kena gunakan operasi bahagi. Bahagi dengan sifir yang berkenaan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 5 2 per 5 tolak 1 1 per 6. Okey, sekarang 5 ni kena tukar jadi 6. Contohnya, okey, 5 kali 2 dapat 10. 5 kali 1 dapat 5. Kita tak dapat nombor yang sama dengan 6. Okey, dalam contoh lepas, tengok dekat sini, 3 kali 2 terus dapat 6. Penyebut dah sama, kita terus boleh tolak pengangka. Tapi untuk soalan ini, 5 kali 1 dapat 5. 5 kali 2 dapat 10. Dan lebih berbanding dengan 6. Kita kena cari nombor yang sama, bukan lebih. Okey, kalau kita ambil 5 kali 2 dapat 10, masih penyebut tak sama. Jadi untuk soalan ini, 5 ini kena darab dengan 6. 5 kali dengan 6. Bila 5 kali dengan 6, 6 pula kali dengan 5. Dua-dua side kita kena kali. Okey, bila penyebut kali dengan 6, pengangka pun kena kali dengan 6. Penyebut kali dengan 5, pengangka kena kali dengan 5. Okey, tulis 5. 2 kali 6, 12. Per 5 kali 6 ataupun 6 kali 5, 30. Tolak 1. 1 kali 5, 5. 6 kali 5, 30. Okey, sekarang penyebut dah sama dah. 30 dan 30. Okey, kita boleh selesaikan soalan ini sekarang. Okey, kena tolak nombor bulat dan nombor bulat dulu. 5 tolak 1. Sebelum tulis pecahan, kita tulis tambah 12 tolak 5. Per dengan 30. 5 tolak 1 dapat 4. Tambah 12 tolak 5 dapat 7. Per dengan 30. Jadi, kita kena buang tambah ni. Kita tulis 4. 7 per 30. Jawapan terakhir adalah 47 per 30. Kita tak perlu permudahkan pecahan ini sebab ini adalah sifir yang berlainan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. 5 7 per 8 tolak 1 per 2 tolak 3 1 per 4. Okey, kita kena tolak 3 pecahan. Tengok dekat penyebut adalah berlainan. Penyebut yang paling besar adalah nombor 8. Jadi 2 dan 4 ini kena tukar jadi 8. Kita kena rujuk sifir 2 dan sifir 4. Untuk tukar 2 jadi 8, tengok dekat sini. 2 kali 4, 8. 2 kena kali dengan 4. Jadi 2 kali dengan 4. Untuk tukar 4 jadi 8, tengok dekat sifir 2. 4 kali 2, 8. Jadi yang ini kena kali dengan 2. Okey, bila penyebut kali dengan sifir ini, contohnya, okey, 2 kali 4 kan, pengangka pun kena ikut. Kali dengan 4. Okey, yang ni kali 2, pengangka pun kena ikut. Kali dengan 2. Okey, seterusnya, tulis 5, 7 per 8, tolak 1 kali 4, 4, per dengan 2 kali 4, 8, tolak 3. Okey, 1 kali 2, 2, per dengan 4 kali 2, 8. Okey, sekarang penyebut dah sama. Baru boleh tolak pengangka. Okey, nombor bulat dekat depan pun kena tolak. Kita tulis dulu
5 tolak 3. Sebelum tulis pecahan, kita kena tulis tambah. Okey, per dengan 8. 7 tolak 4. 7 tolak 4 tolak 2. Okey, 5 tolak 3 dapat 2 tambah 7 tolak 4 dapat 3. 3 tolak 2 dapat 1 per dengan 8. Okey, sekarang kita buang tambah ni. Kita tulis 2. 1 per 8. Kita dapat jawapan terakhir 2 1 per 8. 1 dan 8 ini sifir yang berbeza. Kita tak perlu permudahkan pecahan ini. Sebab pecahan ini dah jadi bentuk yang paling ringkas. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 9 3 per 5 tolak 5 tolak 1 1 per 2. Nombor bercampur tolak dengan nombor bulat tolak dengan nombor bercampur. Ingat, pecahan tak boleh tolak terus dengan nombor bulat. Nombor bulat ini mesti kena tukar jadi pecahan dulu. Baru kita boleh tolak pecahan. Tulis dulu 9 3 per 5. Tolak. Okey, 5 kena keluarkan 1. 5 keluarkan 1. Okey. 5 dah keluarkan 1, tinggal lagi 4. Tulis 4 dekat sini. Okey, 1 sama dengan, okey, 1 ni kena ubah jadi 5 per 5. Sebab penyebut paling besar adalah nombor 5. Jadi 1 akan jadi 5 per 5. Tulis dekat sini. 5 per 5. 5 ini kita dah ubah jadi pecahan, iaitu 4 5 per 5. Tolak 1 1 per 2 sama dengan. Sekarang penyebut yang paling besar adalah nombor 5. Jadi 2 ni kena tukar jadi 5. 5 dan 2 ni adalah sifir yang berbeza. Jadi 5 kena kali dengan 2. 5 kena kali dengan 2. 2 kena kali dengan 5. Okey. Bila penyebut kali dengan 2, pengangka pun kena kali dengan 2. Yang ni pun sama. Kali dengan 2. Yang ni kali dengan 5. Okey. Tulis 9. Okey. 3 kali 2, 6. 5 kali 2 adalah 10. Tolak 4. 5 kali 2, 10. Per dengan 5 kali 2, 10. Tolak 1. Okey, 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Okey, tengok dekat pengangka. 6 tolak 10. 6 ini nombor kecil, tolak nombor besar. Memang tak boleh. Jadi, pecahan ini semua ni, okey, pecahan ini, pecahan ini, pecahan ini, kita kena tukar jadi pecahan tak wajar. Okey, sini darab, tambah. Sini darab, sini tambah. Sini darab, sini tambah. Okey, sekarang kita tulis. 10 kali 9, 90. 90 tambah 6, 96. Per dengan 10. Tolak 10 kali 4, 40. 40 tambah 10, 50. Per dengan 10. Tolak 10 kali 1, 10. 10 tambah 5, 15. Per dengan 10. Okey, sekarang penyebut dah sama. Okey, pengangka pun dah besar dah. Paling besar adalah 96. Jadi kita boleh tolak. Per dengan 10. Okey, tulis 96. Tolak 50. Tolak 15. Kita boleh buat bentuk lazim. Okey, 96 tolak 50. 6 tolak sifar, 6. 9 tolak 5 dapat 4. 46. 46 tolak 15. 6 tolak 5 dapat 1. 4 tolak 1 dapat 1. Jadi, per dengan 10. Kita tulis 11 dekat atas.
Okey, kita dapat jawapan dalam pecahan tawajar, iaitu nombor atas besar, nombor bawah kecil. Jadi 11 ini kena bahagi dengan 10 supaya kita dapat jawapan dalam nombor bercampur. Kita ubah 11 bahagi 10. Kita buat operasi bahagi sebab maksud garis ini adalah bahagi. Kita buat dalam bentuk lazim. 11 dekat dalam, 10 dekat luar. 1 kali 10, 10. Tolak. Okey, tolak sifar. 1 tolak 1, sifar. Sekarang kita kena susun dalam nombor bercampur. Jadi yang ini adalah A, yang ini B, yang ini C. Kita tulis jawapan terakhir. Okay, A adalah 1, tulis besar-besar. B adalah 1, tulis dekat atas 1, per dengan C. C adalah 10. Jadi jawapan terakhir adalah 1/10. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.